Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni dekat Facebook saya, dekat YouTube saya, banyak orang komen dan banyak orang minta untuk saya berikan reaction berkaitan tentang satu isu wali peringkat Marvel katanya. Saya pun tak tahu sangat tentang isu ni, tetapi mereka berikan video itu untuk saya berikan reaction. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction selepas itu. Syekh Abdul Wahab Sya'rani dia kata ada seorang wali besar. Wali dia besar di negeri Mesir, nama Sayyidi Ibrahim Al-Matbuli. Sidi Ibrahim Matbuli. Sya'rani menceritakan Sidi Ibrahim Al-Matbuli ni tempat wali-wali Allah pada zaman dia belajar. Diceritakan oleh anak-anak murid dia, guru para wali ni. Masjid dia tu tiba-tiba ada seorang hamba Allah datang daripada udara, terbang, mendarat dalam masjid. Lepas tu jalan sampai kat dia, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, boleh ke duduk? Jadi orang tu datang tu bercakap. Orang tu yang cakap. Bercakap ni. Habis cerita. Manja ceritalah. Dia cerita nikmat Allah Ta'ala beri kepada dia. Orang yang terbang tadi. Apa dia nikmat Allah Ta'ala? Orang kata, alhamdulillah saya, setiap kali saya berjalan, saya tengok batu, saya tahu semua khasiat batu-batu. Batu ni apa, khasiat batu Allah Ta'ala bagi. Dan tidak lalu satu pokok pun, mereka saya tahu berapa bilangan daun dalam pokok tu. Dah buat apa? Tidak tahu. Maknanya Allah Ta'ala beri banyak pada saya, katanya orang yang terbang tadi. Saya nak tanya satu soalan. Bilangan daun. Kata Syekh Ibrahim Matbuli. Boleh? Silakan Syekh. Benda yang kamu tahu ni, Rasulullah SAW tahu ke tak? Agak-agaknya. Satu soalan yang bagus juga. Kau tergamam dah orang ni. Orang ni terbang dah ni. Dia kata sepatutnya kalau saya, orang macam saya tahu, takkan Rasulullah tak tahu. Katanya terbang tadi. Baik, soalan yang kedua. Kalaulah Rasulullah tahu benda ni, kenapa Rasulullah tak bercakap benda ni? Kenapa Rasulullah tak bercakap macam kamu? Tak sembang bab ni lah. Mana kamu ni rasa lebih hebat, kamu lebih bagus pada Rasulullah, ke kamu diizinkan bercakap benda dia tidak diizinkan oleh Rasulullah? Kau macam mana? Dia apa tu? Kamu kena taubat kan? Taubat pada Allah Ta'ala. Kamu tak betul, duduk di jalan tak betul. Itu dia. Alhamdulillah kita telah tengok video berkenaan. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang isu ini. Dalam kisah yang disebutkan oleh Ustaz ini, ada beberapa poin yang bagus yang kita boleh ambil daripadanya dan ada perkara yang kita boleh berikan sedikit kritikan. Dan kita boleh perincikan hal ini kepada beberapa bahagian. Pertama, satu pengajaran penting yang kita dapat daripada video ini ialah setinggi manapun darjat dan kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita tak boleh meninggikan diri. Kita kena bersyukur dengan kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu tanpa kita merendah-rendahkan orang lain dan tanpa ada keperluan untuk kita duk sebut-sebut dekat orang pun. Itu pengajaran penting yang kita tak boleh abaikan daripada video yang kita tonton tadi. Cuma yang saya pelik, terdapat banyak-banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyeru kita untuk menjauhkan diri daripada takabur dan meninggi diri. Pasal apa pula dibawa cerita merepek dan merapu ini untuk dicanangkan kepada jemaah masjid dan surau? Sebab ada isu orang dekat masjid dan surau ni kebanyakan mereka hanya mendengar sepintas lalu saja. Apa yang ustaz sebut mereka hanya terima saja sebab itu bukan kelas untuk belajar. Dengan maksud kita tidak ada sesi pembelajaran, tidak ada sesi ujian sehingga nak mengenal pasti orang faham
ataupun tidak, tetapi ia lebih kepada isu penerangan sehingga orang mendengar dan memahami dan juga mempercayai apa sahaja yang datang daripada ustaz dan ustazah apabila disebutkan di surau. Saya dengan peribadi saya memuji, menghormati serta menyokong para ustaz ustazah kita mengimarahkan masjid dengan kuliah dan ceramah-ceramah agama. Tetapi saya tak sokong jika intipati kuliah itu penuh dengan cerita-cerita merapu yang hanya akan memandulkan akal. Kisah orang terbang seperti ini tak patut diceritakan kerana sudah pasti ia adalah kisah bohong, kisah-kisah dongeng dan tidak boleh dipercayai. Dalam cerita tu, wali ini ataupun orang yang nak pergi belajar dengan wali ini, dia pula boleh scan batu-batu, pokok-pokok pun dia boleh tahu berapa banyak bilangan dekat situ. Apa manfaat diceritakan ini? Apa manfaat yang kita akan dapat apabila kita tahu bahawa dia dapat mengetahui bilangan daun-daun, melainkan kita hanya tahu bahawa oh dia ni orang hebat lah. Sepatutnya cukuplah kita berdisiplin dengan menghadkan keajaiban-keajaiban itu hanya kepada apa yang diriwayatkan oleh Al-Quran dan hadis. Cerita-cerita Al-Quran dan Al-Hadis sudah pasti boleh dipercayai, sedangkan cerita-cerita wali itu dan wali ini boleh jadi adalah pembohongan yang keterlaluan. Pun begitu, saya mengiktiraf juga boleh jadi bukanlah orang yang didakwa itu yang berbohong, tetapi pembohongan itu lahir daripada anak murid yang mangkang atau followers yang mereka cerita untuk meninggikan darjat tok guru, supaya nanti orang kata tok guru aku lebih baik daripada orang lain. Sampaikan cerita kartun pun akan dibuat seperti kisah benar. Kalau nak dijadikan penilaian, kisah Sidi Ibrahim Al-Matbuli ini juga adalah kisah untuk mengangkat tok wali, kerana beliau sendiri Ibrahim Al-Matbuli ini dianggap sebagai tok guru kepada para wali seperti mana yang disebutkan oleh ustaz pada permulaan cerita. Takkanlah ketua para wali ataupun tok guru para wali tak lebih hebat daripada wali yang terbang tu. Lalu dibuatlah cerita tentang ada wali yang boleh terbang pun tidaklah lagi hebat jika nak dibandingkan dengan Sidi Ibrahim Al-Matbuli. Walaupun Sidi Ibrahim Al-Matbuli ini dalam kehidupan realitinya, walaupun dia hidup pada tahun 800 Hijriah, tapi dia tetap tidak boleh membaca dan menulis, sehingga orang nanti boleh akan kata Sidi Ibrahim Al-Matbuli itu memang patutlah dia jadi tok guru kepada para wali. Macam-macam sahabat-sahabat. Kisah tentang ujub, kisah tentang takabur, kisah tentang sombong ini terlalu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, terlalu banyak disebutkan di dalam hadis, kerana ia adalah salah satu daripada banyaknya dosa-dosa besar. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Mu'min ayat 27. Allah Ta'ala kata, wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Nabi Musa kata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu dari angkara tiap-tiap orang yang sombong takbur yang tidak beriman kepada hari hitungan amal. Surah Al-Mu'min ayat 27. Allah Ta'ala sebut lagi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, lalu mereka sekaliannya sujud melainkan iblis. Ia enggan dan takbur dan jadilah ia daripada golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Oleh itu, sesiapa yang menyombongkan diri terhadap kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, maka imannya sama sekali tidak berguna bagi dirinya. Itulah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Nabi SAW juga bercerita, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi idh khasafallahu bihil ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seorang lelaki berjalan dengan segala kesombongannya, dengan bajunya yang bagus, tiba-tiba Allah Ta'ala tenggelamkan dia ke dalam bumi, maka dia meronta-ronta di dalam bumi sehingga hari kiamat. Nabi sebut lagi, al-kibru safahul haq wa ghamdul nas. Sombong itu adalah sikap bodoh terhadap kebenaran dan merendah-rendahkan manusia. Kedua hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Anda boleh dapatkan pelbagai kisah, pelbagai ayat Al-Quran, pelbagai hadis-hadis Nabi SAW tentang sombong, ujub, bongkak ini daripada buku Al-Kabair
Kabair wa Tabyin Maharim yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, dan buku ini saya dan juga tim telah terjemahkan dan anda boleh dapatkan di dekat pasaran, dapatkan dekat Shopee, dekat Lazada. InsyaAllah boleh menambahkan iman kita, memperbaiki diri kita jadi lebih baik insyaAllah. Dapatkan buku ini, saya letakkan link dekat bahagian description. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.